Assalamualaikum. Okey. Salam sejahtera kepada semua yang menonton. Terima kasih kerana teruskan menonton, insya-Allah. Okey, sekarang ni aku nak cerita pasal cerita. Korang pernah tengok tak cerita pasal Doraemon? Semua orang tahu pasal Doraemon kan? Dan siapa yang tahu 90-an, lahir 90-an, hidup tahun 90-an, semua orang tahu dah kisah Doraemon. Daripada komik dia, daripada movie-nya yang keluar setiap pukul 7 malam, keluar cerita Doraemon 30 minit setiap siri dia keluar, semua cerita produk Doraemon, semua kita yang pernah tengok tahulah. Okay, kebanyakan dekat dalam dunia ni semua pernah tengok cerita Doraemon lah. Doraemon watak utama dia terus saja ulang dia, Doraemon, Nobita, Doraemon, Nobita. Yang lain tu paling watak-watak sampingan tu adalah. Okey, cuma sekarang ni ramai yang cuba mengatakan, sekarang agak viral, muncullah teori-teori yang mengatakan bahawa cerita Nobita dan Doraemon ni sebenarnya cerita betul. Betul ke cerita ni? Okey, ada dua version sebenarnya, tapi yang version yang pertama tu lebih famous daripada version yang kedua. Sebenarnya version yang kedua ni lebih kepada nak sangkal dakwaan version pertama. Okey, kita pergi kepada version yang pertama dulu. Version pertama, setelah cerita Doraemon ini, sebenarnya cerita Doraemon ni dah lama berlalu, daripada tahun 90-an sampai sekarang. Teori mengatakan cerita asal Nobita dan Doraemon ni, version yang pertama ni baru muncul sebenarnya. Dia bukan muncul masa awal-awal cerita Doraemon keluar, tak. Dia dah berpuluh tahun baru keluar version ni. Aku pun tak tahu macam mana boleh keluar version macam ni, macam mana boleh keluar teori macam ni, tapi memang itulah yang diperkatakan dalam media masa ketika ini. Okey, apa itu version yang pertama? Version yang pertama, mereka mengatakan bahawa Nobita ni, watak Nobita ni sebenarnya adalah karakter yang sebenar. Karakter sebenar di Jepun lah. Namanya memang Nobita, karakter sebenar. Dia berpenyakit, aku nak panggil, susah nak sebut penyakit dia. Skizofrenia, something like that lah sebut. Skizofrenia. Okay, penyakit skizofrenia ni, dia penyakit yang dia boleh delusi, halusinasi, cakap berterabur ni. Contoh macam dia merapu-rapu. Dia nak cakap, contoh dia nak pergi, ni contoh dia nak pergi makan nasi, tapi mengapu-apu cakap, aku makan nasi, macam tu lah. Dia macam something like that lah. Dia mengapu-apu, tapi dia nak menyampaikan satu benda tu susah. Lepas tu yang kedua, dia kurang ekspresi muka atau emosi dia kurang. Contoh kalau macam kita tengah happy, dia macam macam tu lah. Dia macam payah dia nak happy. Dan yang ciri yang kelima macam tu, dia kurang semangat, kurang motivasi, kurang minat. Dia macam nak melakukan sesuatu tu macam susah sangat. Dia macam tak nak ada, macam kalau boleh nak semua tu settle cepat. Macam Nobita lah, karakter kartun Nobita yang ada tu. Exactly itulah penyakit dia. Malas, susah sangat, delusi, nak berkahwin dengan Shizuka, ilusi, halusinasi macam tu je. Okey, itu karakter yang sebenar. Dia katakan bahawa Nobita ni karakter dia adalah berpenyakit seperti itu. So sampai satu hari, disebabkan dia ada boleh halusinasi atau delusi, dia cuba mewujudkan satu watak. Kerana dia waktu sekolahnya, okey, dia di sekolah rendah macam tu, dia selalu dibuli. Dia adalah mangsa buli. Apabila dia selalu dibuli, dah lah dia tu lemah semangat, kurang motivasi, ada penyakit tertentu, dan dibuli pula. Dia pressure, dia datang tekanan. Bila datang tekanan, so muncul satu watak yang dia create sendiri dalam keadaan dia sedar. Dia create sendiri, bukan dalam mimpi tapi dalam sedar. Dia create watak Doraemon, exactly sama. Cuma aku tak sure sama ada Doraemon tu bentuk robot kucing ke tak, tapi dia memang ada watak Doraemon, which is Doraemon tu boleh buat apa saja permintaan dia. Dia nak terbang, dia nak naik kereta, dia nak menentang nasa, dia nak makan mie, dia boleh. Doraemon tu boleh buat dalam watak imajinasi dia. So dia sangat happy kan adanya Doraemon tu. Semangat dia macam datang balik. Macam dia kalau ada malas, Doraemon tu ajak study lah apa, macam nak, kalau bosan-bosan, Doraemon ajak dia main.
Kalau dia sedih, Doraemon dia pujuk dia. Okay, itu watak yang dia cuba createkan dalam hidup dia, dan dia rasa benda tu wujud. Dia dalam tidur ke, sedar ke, watak itu ada dalam diri dia. So lama-lama mak ayah dia perasan lah. Mak ayah dia perasan, anak aku ni cakap sorang-sorang apa semua. So mak ayah dia agak pelik. Pada umur dia 16 tahun macam tu, aku pun tak pasti kenapa lama sangat mak dia hold sampai 16 tahun, ataupun memang penyakit tu datang around 15 years old sampai 15 sampai 16 tahun macam tu lah. So mak ayah dia bawa dia pergi jumpa doktor pakar lah, untuk check anak dia kenapa semua. Baru tahu anak dia penyakit menghidap skizofrenia ni. Waktu tu dia tak sure lagi, dia mungkin ingat anak dia sakit macam tu je lah, mungkin lembab ke macam tu lah. So dapat macam tu, dia dapat tahu. So dia bercerita lah, doktor tu tanya kenapa kan ini. So Nobita beritahu dia ada kawan nama Doraemon, bla 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 macam tu. Sen doktor ni macam nak bagi Nobita ni back to reality, bagi tahu there's no Doraemon, tak ada watak Doraemon dalam hidup ni, itu hanya watak tau. So dia bagi tahu itu sampai one day Nobita macam tersedar lah. Yelah, orang dah kepala dia macam, aku dalam reality. So watak Doraemon tu hilang. Yelah, dia dah sedar, dia dah datang ke reality dia. Dia macam, Doraemon tu tak wujud punya. So bila tak wujud, cerita dah agak sedih lah. Dia dah tahu, selama ni kawan yang selalu bersama dengan dia, kawan yang selalu dengan dia, kawan yang datang teman dia waktu dia sedih, waktu dia happy, waktu dia malas, waktu dia study, yang kawan yang selalu ada dengan dia ni rupanya tak wujud. Selama ni dia create sendiri. Maka dia sedih. Bila dia sedih, dia rasa macam semangat dia jatuh balik. Sebab yang menjadi asbab dia kuat semangat adalah watak Doraemon tu. Bila watak Doraemon tu dah tak ada, dia dah tak ada siapa nak bagi semangat. Yelah, orang lain mungkin tak faham dia, karakter Doraemon tu je yang faham dia, sebab dia create sendiri watak tu. Jadi sampai one day dia tertekan balik. Dia dah tak boleh wujudkan watak Doraemon tu, sebab dia dah tahu watak Doraemon tu tak wujud. So macam mana dia punya solution dia? Dia ambil senjata api bapa dia punya, dan dia bunuh diri. Itu akhir hayat bagi seorang watak yang bernama Nobita. Itu version yang pertama lah, agak sedih, cerita sadis, dramatik semua ada. Version yang kedua, macam aku cakap tadi, version yang kedua ni sebenarnya lebih kepada sebagai satu argument untuk lawan, untuk menidakkan version yang pertama. Apa tu version yang kedua? Version yang kedua ni juga pun viral juga lately juga. Version yang kedua mengatakan bahawa pihak Fujio ni, pelukis watak Doraemon ni sendiri tak pernah keluarkan apa-apa info pun pasal Nobita ni. Dia tak pernah cakap pun yang Nobita ni watak sebenar. Dia tak pernah tulis dekat komik tu, belakang komik tu tulis ini adalah hasil daripada watak sebenar, kisah sebenar. Selalu kan kita tengok kalau movie ke apa, dia akan tulis based on true story apa semua. Tapi Fujio ni tak pernah pun admit mengatakan ini kisah sebenar. Tak ada. Dia sendiri tak cakap pun, tak ada pun. Dia dah meninggal lah, tapi sepanjang hayat dia tak pernah cerita kisah ni kisah benar. Production cerita Nobita ni, Doraemon ni sendiri pun tak pernah pun cakap ini kisah sebenar. Mereka tidak mengiyakan, dan mereka pun tidak mengatakan tidak. Mereka tak cakap apa-apa pun. Tapi tak pernah muncul daripada mulut mereka sendiri, datang daripada mulut orang awam yang mungkin teori. Dan yang kedua, cerita ni sendiri pun dah tertulis di komik-komik Doraemon, bahawa ia adalah rekaan semata-mata karakter komik. Kalau tengok dekat Doraemon tu sendiri, sinopsis dia tulis. Dia tak cakap sinopsis dekat Doraemon tu sendiri, tak tulis pun cakap ini adalah kisah sebenar daripada seorang wanita. Tak ada. Yang ditulis adalah Nobita daripada dunia ini datang seekor robot kucing datang untuk membantu, yang boleh dia cerita macam tu, sinopsis ni macam tu. Which kalau kita tengok, ini adalah comic fiction ataupun anime punya. So version yang kedua ni pun walaupun teorinya tak kuat, tapi ada logik juga, sebab pihak production sendiri tak pernah cakap, dan dia orang claim cerita tu adalah rekaan ataupun claim adalah ini komik semata-mata, bukannya based on true story. Selalu kalau true story, diorang mostly akan tulis, tapi tak, mereka tidak tulis. Dan tak ada sebab untuk mereka rahsiakan. Kenapa nak rahsia kan? Kalau betul dah lama pihak orang rakyat Jepun pun akan tahu. Sebab yelah, kalau kisah tu mesti rakyat Jepun tahu kisah tu dah berlaku kat Jepun, tapi rakyat Jepun sendiri pun tak cakap apa-apa pun.
dunia sendiri yang create cerita macam tu, pihak production pun tak cakap, kita lebih-lebih. Okey, itulah dua version. Terpulang pada korang, mana satu version yang korang rasa, pada pendapat korang version 1 yang betul ke version 2 yang betul. Tapi yang penting sekarang pada pendapat aku, kalau korang tanya aku lah, dua-dua version tu tak penting. Yang penting kita layan je cerita Doraemon. Cerita Doraemon tu dah jadi satu kita panggil satu memori waktu kecil kita, waktu budak-budak kita, yang waktu ke-7 je. Kalau aku ingat lagi balik, kalau nak pergi mengaji tu, tengok Doraemon jap, kejap tengok Doraemon jap mak, tanya cakap dengan mak aku, nak tengok Doraemon kejap, 10 minit je dia, lepas tu pergilah mengaji macam tu. Aku mengaji time nak maghrib macam tu. So kita just, kalau pada pendapat aku ambil version ketiga. Version ketiga apa? Aku layan saja cerita Doraemon. Aku tak nak tengok, aku tak nak tahu pun ni kisah benar ke, kisah betul ke, aku tak nak tahu pun. Yang aku tahu Doraemon ada poket, telinga tak ada, and dia pegang pakai tangan, tak ada jari. Okay, itu je aku tahu. So far itu saja teori yang boleh diketengahkan cerita Doraemon. Apa-apa hal pun, terima kasih kerana terus bersama aku, terus sokong aku. InsyaAllah jangan lupa like, share, subscribe dan tekan bell. InsyaAllah terus sokong aku. Aku akan datang konten yang lain, InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum.